Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الهجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahdi Syahrudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran di IKIM ini. Dan kita sedang membincangkan ayat yang ke-6 dan ke-7, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Maksudnya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada dalam bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Dalam kuliah yang lepas kita telah bincangkan perkataan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bakhi'un. Ya, surah bakha'a yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini iaitu syiddatul huzni, terlalu sedih, ataupun syiddatul ghadabi, terlalu marah kerana keingkaran tersebut. Walaupun mereka memahami dan mendapati kebenaran yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang amanah dan mendapati kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, tetapi mereka tetap menolaknya. Justru Nabi SAW rasa sangat sedih. Dan kesedihan ini sebenarnya adalah sifat manusia. Dengan sebab itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita menerusi hadis yang sahih riwayat Ahmad tentang galakan untuk kita beramal dengan doa menghilangkan rasa sedih itu. Kemudian dalam ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas mukaan bumi ini sebagai perhiasan, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan dalam kitab Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, yakni ma yasluh an yakuna zinatan laha wa li ahliha min zakharifid dunya wa ma yastahsin minha. Wa husnul amal az-zuhdu fiha wa tarkul ightirar biha. Thumma zuhdun fil mail ilaiha biqawlihi wa inna laja'iluna ma 'alayha min hadhihi zina sa'idan juruza, yani mithlu ardun bayda la nabata fiha ba'da an kanat khadra mu'shiba fi izalati bahjatihi wa imadati husnihi wa ibtal ma bihi kana zinatan min imatati al-hayawanat wa tajfif an-nabat wal ashjar wa nahwi dhalika. Zikrul ayat al-kulliyah tazyin al-ard mimma khalaq. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan kita di sini dari sudut ujian yang diberikan kepada kita semua sebagai manusia. Kehidupan ini merupakan sebenarnya satu ujian. Memperjelaskan perkara ini, Al-Imam Ibn Katsir mengemukakan beberapa hadis-hadis yang penting, bahawa apakah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ujian itu. أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال أبو مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة
wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun madza ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dalam hadis riwayat Ahmad ini yang dianggap sahih oleh Al-Albani, bahawa Nabi SAW menjelaskan isu ujian yang dikemukakan dalam ayat yang ketujuh ini. Maksudnya, sungguhnya dunia ni memang satu benda yang sangat menyeronokkan. Hulwatun khadirah. Hulwatun ni maknanya benda yang manis, yang enak. Kemudian khadirah, benda yang segar, yang menggembirakan kamu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah jadikan kamu sebagai khalifah, dia bertanggungjawabkan padanya. Fanadhirun madza ta'malun, Allah akan melihat apa yang kamu perbuat. Fattaqud dunya, dengan sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, menjaga diri kamu, menghiasi diri kamu dengan pakaian takwa ketika hidup di dunia. Wattaqun nisa, dan takutilah kamu orang perempuan. Kerana fitnah yang pertama merosakkan Bani Israel sebelum kamu, iaitu orang-orang perempuan. Orang perempuan yang mendengar kuliah ini, sebenarnya perempuan dimasukkan di sini, iaitu kehidupan yang penuh dengan ujian pada hari ini banyak disebabkan oleh orang perempuan dari sudut tidak menutup aurat, dari sudut kelalaian, perkara-perkara yang berlaku maksiat, banyak yang berlaku kerana kemudahan perkara tersebut, seolah-olah macam dilorongkan untuk melakukan perkara-perkara maksiat yang pelbagai pada hari ini. Muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengingatkan kita ada dua perkara. Yang pertama, kehidupan dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Tempat persinggahan yang sementara. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menggambarkan peristiwa sementaranya dunia ini. Ada seorang Arab. Seorang Arab datang menziarahi kawan-kawannya. Orang Arab ni hidup dalam keadaan berpindah randah. Maka dia pun datang ke tempat kawan-kawannya ini untuk makan, menikmati juada. Kemudian dia pun penat, dia tidur. Bila dia tidur, kemudian esok pagi dia bangun. Ketika nak bangun itu, dalam keadaan susah payah nak bangun keesokan harinya, dia lihat kemah yang menuduhkannya pada waktu malam sudah pun diangkut, disiapkan oleh kabilah yang dia menumpang itu, siap nak bawa pindah ke tempat lain. Lalu dia pun berkata, ini kata-kata yang Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, ala innamad dunya kadhillu bunyatin wala budda yawman an nadhillaka zailun. Kata orang Arab ini, lihatlah, inilah dunia. Kita duduk sekejap saja padanya, kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Inilah sementaranya dunia. Dan sebenarnya Nabi SAW pernah mengingat kita dalam sebuah hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini sebagai seorang yang asing, orang yang melintas satu tempat dalam satu perjalanan musafir, yang mana kamu akan meneruskan perjalanan selepas itu. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkara pertama berkaitan dengan kehidupan dunia sementara. Yang kedua yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, tipu daya dunia yang namanya ghurur. Ghurur yang berlaku ini, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam surah Yunus ayat yang ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Lihat contoh bandingan dunia ini kepada kita untuk kita fahami. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan manusia dan binatang-binatang, bercampur aduk pokok-pokok dan pepohonnya dengan sebab air itu, hingga bila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni. Allah, cantiknya gambaran yang dikemukakan ini. Dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya. Tiba-tiba datanglah perintah kami, menimpakannya bencana pada waktu malam ataupun siang. Lalu kami jadikan bumi tersebut hancur lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil pengiktibaran daripadanya. Artinya, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ke-7 ada kaitan dengan ayat ke-8. Bila dunia ini terlalu indah, maka manusia pun timbullah dalam diri satu penyakit yang namanya ghurur. Ghurur ini, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ghurur disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
Semua manusia tidak terselamat daripada penyakit gurur. Gurur ini maknanya tipu daya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara ini dalam surah Luqman sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dalam ayat ke-33 surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka janganlah kamu ditipu oleh kehidupan dunia ini dan janganlah kamu ditipu oleh syaitan. Bila dunia ini cantik dengan segala fitnah yang terdapat padanya, perkara-perkara yang menarik kita untuk lalai, maka mulalah seorang manusia ditimpa penyakit gurur. Dan gurur ni tidak terkecuali, kata Imam Ghazali, semua manusia ditimpanya. Baik yang pertama, golongan ulama, ahli ilm. Ahli ilmu pun ditimpa penyakit gurur. Yang kedua, orang-orang ubad, orang-orang yang zuhad, orang-orang kaki ibadat pun ditimpa juga. Yang ketiga, ashabul amwal, orang-orang yang memiliki arbabul amwal, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, juga ditipu dengan hartanya itu. Dan orang-orang yang terakhir, al-mutasawwifah, golongan-golongan yang mengikuti aliran-aliran pemikiran tasawuf yang tertentu yang tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah, juga merupakan orang yang tertipu. Tertipu ni muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, merupakan satu perkara yang boleh merosakkan diri kita. Sebagai contohnya, Imam Ghazali menjelaskan, membuat satu garis panduan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, antara perkara-perkara yang merosakkan, bila kita ni jadi yang pertama golongan ahli ilmu, tapi kita tuntut ilmu ni bukan nak sampaikan pada orang dengan tujuan nak ajak orang jadi baik, tetapi kita hanya nak menampakkan kehebatan kita dalam sesuatu ilmu itu. Kita mengamalkannya jauh sekali. Barangkali elok contoh yang dikemukakan oleh setengah pemikir yang mengatakan bahawa kadang-kadang kita menyampaikan satu kebaikan, kita ni macamlah foreman, macam mekanik kereta. Kita boleh membetul segala kereta yang hantar kepada kita. Tetapi kereta kita sendiri, Masya Allah, dhaifnya, ta'ban, orang Arab sebut. Ta'ban ni maknanya terlalu lemah, letih, lesu. Kereta yang buruk sangat. Kita sibuk motor kereta orang, kereta kita sendiri pun tak ada masa nak betul. Contoh yang mungkin lebih ketara, kalau jadi tukang rumah, tukang kayu. Kita dapat membuat rumah yang hebat-hebat. Apa bentuk rumah orang nak ikut plan, kita boleh buat. Tapi rumah sendiri, rumah kita dhaifnya. Inilah dia kedudukan ahli ilmu yang sibuk nak mengajar orang, menunjukkan kehebatan ilmunya, tetapi amalannya jauh sekali. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, membincangkan ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 dari surah Al-Kahfi ini merupakan satu perkara yang penting, yang perlu meresap dalam diri kita untuk mengajak diri kita perubahan kepada diri individu muslim yang sebenar-benarnya. Jangan jadi orang yang dimasukkan oleh Allah SWT di sini. Kita lihat dunia, kita pun kagum. Seperti yang diumpamakan dalam hadis tadi oleh Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada kamu dunia yang penuh padanya fitnah. Fanadhirun bima ta'malun, melihat apa yang kamu lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, hendaklah kamu takut dunia dan takutlah kepada orang perempuan. Dimaksudkan di sini, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama berlaku pada golongan Bani Israel disebabkan oleh orang perempuan. Maka kita sebagai ibu bapa bertanggungjawab untuk didik anak-anak kita untuk mengenali batasan pergaulan dalam kehidupan. Sebagai contohnya, ini anak lelaki diajar dalam Islam untuk dipisahkan daripada tempat tidur dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, An-Nasa'i, yang dianggap sebagai hasan oleh Al-Arnaut, bahawa diajar kita untuk memisahkan mereka seawal usia 10 tahun daripada tidur bersama-sama. Fariqu bainahum fil madaji', hendaklah dipisahkan mereka daripada tempat tidur. Ini nak menampakkan bagaimana pentingnya Islam mengaburat perkara-perkara sedemikian. Apatah lagi kalau anak-anak itu kalau anak-anak kita bercampur gaul dengan golongan gender yang berasingan dari kalangan bukan keluarga, sudah tentulah mimbabi aula untuk dijaga. Kita bimbang muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila dunia ini penuh dengan fitnahnya, bila perkara ini di luar kawalan akan menyebabkan masyarakat umat Islam rosak. Pernah pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman, ketika memerintah dunia Islam yang besar di bawah pimpinannya di Turki lama dahulu, maka datanglah duta besar British untuk menganjurkan kepada pemuda-pemuda di Turki, ditanyakan soalan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, antaranya Syekh Mustafa Sabri, seorang Syekhul Islam pada zaman kerajaan Islam
Osmaniyah dahulu. Ditanya mengapa pendidikan Islam pada hari ini mengambil berat masalah perbezaan jantina, diasingkan lelaki dan perempuannya. Kenapa berlaku demikian? Maka Syekh Mustafa Sabri telah menjawab, kami tidak mahu perkara yang berlaku di negara kamu, kelahiran anak-anak luar nikah yang ramai berlaku, menimpa pula kami di sini. Kami dalam Islam ada undang-undang kami tersendiri mengelakkan berlakunya percampuran pergaulan bebas yang boleh mengundang macam-macam petaka sebenarnya. Muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kadang-kadang orang bertanya, bila anak-anak membesar pada hari ini, bagaimana nak kawal mereka? Nak kawal mereka dalam kata pada hari ini bila tidak ada boyfriend, tidak ada girlfriend, belajar di universiti menjadi satu perkara yang memalukan, satu keaiban. Ini miqyas ataupun yardstick yang orang lihat pada hari ini. Entah mana dia pakai, kayu ukurnya macam mana kita pun tidak tahu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tanggungjawab untuk mengajar anak-anak, membacakan untuk mereka doa, memelihara diri mereka daripada terjerumus melakukan perbuatan zina. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ada satu doa yang penting yang Nabi SAW ajar supaya dibacakan. InsyaAllah dengan baca doa ini menyelamatkan kita daripada melakukan perbuatan yang hina ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi, dan dianggap sahih dalam Sahih Tirmizi. Nabi SAW mengajar kita untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyati. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyati. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lidahku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Kali ini kalau kita lihat disyarahkan oleh Al-Imam Syaraful Haq Muhammad Ashraf As-Siddiqi Al-Azim Abadi. Beliau menjelaskan bahawa dalam syarahnya kepada hadis Abu Dawud ini, beliau mencadangkan supaya doa ini dibacakan selalu, terutamanya dalam zaman yang penuh fitnah, di mana manusia pada ini melakukan perbuatan terkutuk ini tanpa rasa malu, berlaku di mana-mana, tak boleh nak sorok pada hari ini. Kadang-kadang sanggup seorang tu menukar agamanya, minjam IC kad pengenalan orang bukan Islam, semata-mata untuk menghabiskan masa melakukan maksiat di hotel-hotel, di mana-mana rumah tumpangan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sebagai pendidik, kita sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak kita supaya memohon kepada Allah perlindungan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang hina ini. Dalam ayat ini, dalam hadis yang Nabi SAW anjurkan kita untuk dibacakan ini, kita dapat lihat Allah mengajar kita supaya mohon perlindungan telinga kita yang pertama, kemudian penglihatan kita, kemudian lidah kita, kemudian hati kita, kemudian barulah datang aurat kita, kemaluan kita. Kerana biasanya sebelum melakukan sesuatu perkara, kita dengar orang cerita, kemudian kita pun lihat, kemudian kita pun berkata, kemudian timbul dalam hati keseronokan untuk melakukannya. Kemudian barulah berlaku yang berikutnya, iaitu hubungan yang diharamkan dalam Islam. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini perkara yang berlaku dalam kehidupan yang Nabi SAW jelaskan. Maksud ayat Allah di sini, iaitulah ujian yang ada dalam kehidupan yang manusia bila menghadapinya, gagal menghadapinya, maka mulalah timbul dalam diri mereka apa yang dinamakan sebagai gurur. Gurur ni tertipu. Orang alim tertipu, orang yang beribadah tanpa ilmu tertipu, ahli-ahli sufi yang mencipta cara-cara ibadat yang tertentu yang tak pernah diajar oleh Nabi, yang tidak pernah dianjurkan dalam Al-Quran, juga tertipu. Dan orang-orang kaya yang melihat kekayaannya untuk kemudahan diri sendiri tanpa menggunakannya pada jalan ketaatan juga merupakan orang yang tertipu. Jadi untuk mengelakkan penipuan tertipunya diri kita dengan berbagai perkara yang berlaku dalam kehidupan pada ini yang penuh dengan fitnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya sentiasa melihat, menggunakan akal waras kita untuk bertindak, menggunakannya sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan bincangkan langkah-langkah untuk memandu diri kita, menjaga diri kita daripada tergelincir dari landasan yang diajar oleh Allah SWT letakkan di hadapan kita untuk kita ikuti. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi.
hendaklah kamu ikut jalan lurus ini, jangan ikut jalan-jalan lain. Bagaimana nak mengikutinya? InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menyelamatkan diri kita daripada tersesat dan tersasar menuju ke destinasi yang sebenarnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.